Di Perai, Pulau Pinang, kilang yang beroperasi di kawasan perusahaan bebas Perai terletak hanya kira-kira 15 km dari Jambatan Pulau Pinang. Kilang ini memiliki keluasan tanah mencecah anggaran lebih kurang 100 hektar. Seramai lebih 1,000 kaki tangan termasuk warga tempatan dan warga asing yang berdaftar. Sun Sun Oil Mill adalah salah satu antara 8 anak syarikat di bawah naungan Sun Sun Group yang lain terdiri daripada pelbagai jenis keluaran produk. Datuk Dr. Neo Sun Bin merupakan pemilik rasmi syarikat Sun Sun Group dan dibantu oleh organisasi korporat bawahannya. Organisasi Jabatan Latihan Industri saya, Sonawan Electrical Department yang terdiri daripada Plant Manager, Senior Executive, Electrical Executive, Wireman, Foreigner Worker dan Internship Student. Sonawan Electrical Maintenance Department merupakan salah satu organisasi yang melakukan perkhidmatan dan penyelenggaraan pada projek yang dikendalikan di dalam kilang. Berlokasi di Zona 3, Canola atau nama lainnya Press Plant merupakan tempat untuk memproses minyak daripada kacang canola. Didapati bahawa salah satu panel mesin yang dinamakan dan toaster burner yang berada kini di tingkat 4. Benda ini berfungsi untuk membakar dan mengeringkan kacang canola yang diimport dari Brazil. Antara skop atau kerja harian yang dijalankan adalah apabila mendapati bahawa kerosakan atau ketidakbolehfungsian panel mesin dengan baik, justeru segera menjalankan penyelenggaraan dan perkhidmatan di mana ia adalah proses yang dilakukan untuk mengekalkan sesuatu keadaan agar tidak menjejaskan penggunaan mesin bagi penghasilan produk kilang. Penyelenggaraan dengan memeriksa pemasangan dan pendawaian bagi komponen aktuator valve ataupun injap aktuator yang terdapat coil adalah berfungsi dalam keadaan sama ada normally open atau normally closed. Pengujian dilakukan secara menyeluruh bagi memastikan adanya pegalan kuasa dan ketersediaan suhu mesin panel adalah secara konsisten dan kebolehpercayaan pengeluaran nilai bacaan suhu dapat dipaparkan dengan jelas pada touchscreen controller. Pelarasan injap mestilah secara teknikalnya memberi potensi yang sama dengan kemampuan bebanan bagi mengoptimumkan pengendalian panel mesin dan toaster burner ini. Kerosakan pada aktuator berkemungkinan boleh mengakibatkan kesesakan, kebocoran, pembakaran gegelung kawalan dan sebagainya. Di sini boleh dilihat secara ringkas masalah yang dihadapi dalam kaedah pengurusan membaik pulih berdasarkan apabila aktuator tersekat, aktuator injap perlu dibuka, periksa sama ada ia tersekat, analisis dan pasang semula. Sekiranya berlaku injap aktuator bocor, periksa injap untuk kebocoran dan periksa sama ada lengan pengedap udara rosak dan menghalang laluan gas. Jika komponen ini rosak,
ia perlu diganti dari semasa ke semasa. Apabila komponen ini digunakan secara tidak diselenggara, maka secara langsung akan menjejaskan fungsi komponen tersebut. Jika terdapat juga isu penuaan coil yang boleh ditentukan selepas adanya bekalan kuasa dan diperiksa dengan multimeter atau pena uji. Di dalam panel dan toaster burner ini, terdapat RTD, singkatan daripada Resistant Temperature Detector, yang akan menyambung kepada kawalan elektronik dengan data PLC apabila paparan suhu dan peratusan bukaan bagi analog, masukan dan keluaran actuator valve tidak dapat dilihat oleh touchscreen controller. Maka tercetuslah masalah yang berlaku ketidakbolehfungsian. Supply ni neutral, so dia akan jadi satu coil. Satu coil. Dia control satu valve, open close. So neutral dia looping masuk sini, jadi line satu lagi. So dia satu coil. Ni valve dia masuk, dia ada dua valve. Satu ni terbesar sebenarnya. Oh ni untuk line yang satu ni apa yang satu? Sistem ini akan mengawal valve untuk nyalaan api mengikut kadar gas yang ditetapkan. Ikut kadar gas yang Sudah menjadi keutamaan, lazimnya SOP atau singkatan bagi Standard Operation Procedure akan dipaparkan pada pintu kabinet yang mengandungi pendawaian susun atur sistem PLC yang kompleks. Situasi ini dipanggil sebagai alarm trigger, iaitu suatu pengera tercetus teraktif, maka kawalan PLC boleh dimulakan selepas menetapkan semula pengera dengan menekan butang reset pada touchscreen controller. Hal ini kerana PLC tidak dapat menerima feedback daripada actuator valve yang mencetuskan amaran kepada pengera. Kemudian, sistem pada panel mesin berfungsi semula dengan menetapkan suhu alur keluar dan dengan pemantauan suhu udara panas tidak melebihi 70 darjah Celsius. Terdapat panel pengendalian secara manual juga disediakan apabila sistem dan toaster ini tidak dapat dijalankan secara automatik. Ini adalah sistem alternatif yang disediakan bagi kebolehterusan panel mesin di kilang agar sentiasa beroperasi. The result heating station where
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarul Ashraf atau dikenali dekat Susun sebagai Bob. Umur saya 27 tahun. Jawatan saya adalah Electrical Executive dalam departmen saya. Tempoh perkhidmatan saya dalam Susun ni adalah 7 tahun. Pengalaman saya bekerja dalam Susun ni 6 tahun dan 1 tahun di company multinational company iaitu Value Sunia Mahat. Okey, dalam industri Susun Oilmill ni kita selalu menggunakan sistem iaitu semi-auto system yang mampu menjalankan sesuatu mesin yang dengan bernadikan PLC yang mengawal segala kontrol-kontrol motor, sensor untuk menjalankan dia sebagai auto production lah untuk ketika kita membuat manufacturing ni. Antara alat yang kita selalu digunakan adalah voltmeter, ammeter dan juga multimeter. So multimeter ni kita selalu gunakan untuk kita check voltage, ohms, keterusan, dan kilometer ni kita gunakan untuk kita monitor ampere ketika satu mesin itu berjalan lah. Untuk membina potensi ni, pertama sekali cuba applykan apa yang dibelajar di kampus masing-masing dan terapkan di industri solar. Ada je yang luas skop daripada pembelajaran, tapi jangan takut untuk mencuba satu bidang lah. Contohnya dia belajar di EE yang mempelajar elektrik dan elektronik, so tak ditekankan dalam bidang elektrik. Jadi dekat Susun ni kita lebih kepada elektrik kuasa. Jadi tak salah untuk kita ambil tahu sebagai kita punya knowledge dan kita boleh terapkan dalam industri-industri lain. Kebanyakannya secara umumnya menggunakan sistem elektrik untuk beroperasi satu mesin, dan juga elektronik adalah untuk memudahkan sesuatu mesin itu berjalan dengan lancar lah. Contohnya kita pakai elektronik ialah programmable logic control yang menggunakan sistem elektronik yang mampu membuat sesuatu mesin tu dikawal secara automatik. Latihan industri ini sangat membantu sebab ketika mana dulu saya sebagai pelajar, saya mempunyai sikap iaitu sambil lewa lah. Sebab kita sebagai pelajar kita tak terdedah dengan pengalaman yang dalam industri ni. So contoh kita sebagai pelajar kita lebih kepada sikap menerima suapan, iaitu apa yang dibelajar tu diberikan oleh pengajar kita. Tapi bila di industri sebenar, sikap ingin tahu yang tinggi tu dapat membantu dan menaikkan rasa tanggungjawab kita dalam sesuatu pekerjaan yang diberikan oleh kita punya penyelia. Oleh itu, kita perlu ambil serius dalam bidang latihan industri ini untuk meningkatkan kemahiran kita di dalam industri nanti. Okey, kelebihan belajar adalah dapat berkongsi sesuatu maklumat yang baru seperti theoretical punya maklumat. Ialah dia berubah mengikut peredaran zaman. Silibus-silibus yang diajar oleh penyelia mengikut peredaran zaman. Sekiranya tahun 2017 dengan 2023 silibusnya dah berbeza. Jadi kita akan berkongsi maklumat. Jadi kelemahannya adalah sikap malu untuk bertanya daripada pelajar-pelajar yang saya perhatikan lah. Jadi mereka terlalu malu untuk expose apa yang dia orang tahu, untuk dia orang kongsi apa yang dia orang tahu, dan malu untuk bertanya apa yang dia orang tak faham. Itu ialah masalahnya. Tapi sekarang kami dapat atasi dengan menggunakan pendekatan dengan pelajar-pelajar lah. Cuba buang sifat work on level, cuba rendahkan, to be humble and try to communicate dengan budak-budak pelajar-pelajar latihan industri supaya dia orang dapat meningkatkan general knowledge
juga dapat meningkatkan experience dia orang dalam industri ni. Okey, dalam industri sebenar ni banyak yang berdasarkan pemerhatian saya pelajar-pelajar tidak tahu menggunakan multimeter ataupun multimeter yang digunakan untuk memeriksa peralatan sepenuhnya. Seperti contoh function analog input iaitu 4 to 20 mA. Kebanyakan pelajar-pelajar tak terdedah dengan pengukuran 4 to 20 mA iaitu memeriksa 4 to 20 mA tu pada peralatan dan mengaplikasikan kita punya skill yang dikira secara teorikal untuk memastikan peralatan dan teoretikal itu adalah duduk di pada satu garisan yang lurus iaitu benar dan fully function. Okey, yang pertama kata-kata semangat daripada saya ialah selalu rendahkan diri, buang perasaan malu, jangan malu bertanya dengan orang yang lebih berpengalaman. Sesungguhnya walaupun pengalaman tu bukannya apa yang kita belajar atas dasar yang kita belajar, tapi dia meningkatkan kesedaran kita dalam perindustrian dan membantu kita untuk survive dalam industri yang di luar ni yang tanpa jangkaan kita. So jangan takut untuk mencuba, sebab saya dulu pun bukannya pelajar elektrik kuasa sepenuhnya. Saya merupakan pelajar elektronik komunikasi dan saya tak malu untuk mencuba bidang yang diberikan. Contoh apa tugasan yang diberikan saya tak pernah fikirkan kenapa. Jadi berhenti mempersoalkan kata-kata daripada majikan, sentiasa rendahkan diri, jangan malu, berani mencuba. Alhamdulillah, selepas 2 bulan setengah, menghampiri 10 minggu saya menjalani latihan industri di Kilang Sunsut Army ini, saya berpeluang untuk membangunkan beberapa kemahiran yang tidak saya pelajari semasa di universiti. Pengalaman dan pengetahuan juga saya perolehi banyak daripada ahli kumpulan dalam sesebuah organisasi di mana mereka banyak memberi tunjuk ajar dan juga dorongan yang baik kepada saya. Awal kemasukan saya di Sonawan Electrical Department ni, saya telah membuka minda di mana saya dapat memahami apa itu akar umbi dalam sistem pekerjaan industri yang sebenar. Dengan adanya latihan industri ini, ada saja perkara yang saya belajar teori di universiti tapi tidak sedetail kemahiran yang ada di industri. Kerana kebanyakan sistem industri ini adalah lebih advance dan juga kompleks. Apabila saya masuk ke kilang ni, saya tertarik dengan mereka yang menggunakan pelbagai jenis mesin dengan kuasa yang lebih besar berbanding dengan di universiti, sebab mereka harus menjana untuk penghasilan produk makanan terutamanya. Di sini saya rasa banyak perkara yang excite and interesting. Sebab betul lah orang kata, kalau kita mempelajari sesuatu, semakin banyak perkara yang kita tak tahu sebenarnya. Contoh teknikalnya macam dekat kilang ni, mereka adakan membuat kawalan capacitor bank, macam mana ia berfungsi. Macam tu lah. Proses kerja yang biasa saya dan tim lakukan adalah seperti troubleshooting, calibrate, wiring, testing dan juga pemasangan komponen elektrik dan elektronik. Di sini juga, kebanyakan projek menggunakan kaedah PLC di mana ia dikawal di sebuah bilik khas yang dipanggil control room, di mana ia mengawal sesebuah plant itu. Setiap plant ada control room dia sendiri. Seronok sebenarnya latihan industri kat sini sebab pendedahan kepada profesion pekerjaan tu dapat saya ceburi. Komunikasi dengan berurusan dengan orang ramai pun perkara biasa di mana kami membuat dalam satu operasi dan juga aktiviti kerja itu secara bersama. Terima kasih Sunsun All Mill dan Sonawan Electrical Maintenance Department kerana sudi menerima saya.